Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayat dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 162 dah. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fama nukila min akhlaqihi wa ahwalihi sallallahu alaihi wasallam yajma'u jumlata akhlaqil mutawadhi'ina. Faman talaba tawadu'a falyaqtadi bihi, wa man ra'a nafsahu fawqa mahallihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarda li nafsihi bima radiya bihi fama ashadda jahlah. Falaqad kana a'zamal khalqi mansaban fid dunya wad din, fala 'izza wala rif'ata illa fil iktida'i bihi. Artinya, maka barang yang dinukil daripada perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa-apa yang diriwayatkan mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala kelakuannya yang berhimpun akan segala perhimpunan perangai orang yang merendahkan akan diri mereka itu, yakni nukilan-nukilan yang menyebut tentang akhlak Nabi dan ehwal kelakuan Nabi, ternyata mengumpulkan segala akhlak orang-orang yang bersifat tawadhu. Dengan erti sifat Nabi ni, akhlak Nabi ni, semua orang yang tawadhu itu sudah terangkum di dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni akhlak Nabi, sifat Nabi mencakupi segala akhlak orang-orang yang bersifat tawadhu. Maka barang siapa berkehendak menuntut akan merendahkan diri itu, siapa yang berhasrat, berkeinginan untuk menjadi seorang yang bersifat tawadhu, maka hendaklah ia mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hendaklah dia mengikuti dan mencontohi akhlak dan perangai Nabi. Jadi Imam Ghazali beritahu kepada kita bahawa akhlak Nabi ini telah mengumpulkan segala akhlak-akhlak baik yang ada pada orang-orang yang berakhlak. Semuanya terkumpul pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebab itulah sesiapa yang berhasrat nak jadi orang yang tawaduk, maka pedomannya siapa? Dia kena tengok Nabi SAW. Perangai Nabi macam mana. Dan barang siapa melihat akan kelakuannya atau perangai yang di atas Nabi SAW dan tiada direda ia bagi dirinya dengan barang yang diredai oleh Nabi SAW dengan dia, maka adalah orang yang terlebih sangat jahilnya. Sesiapa yang menyangka akhlaknya itu lebih tinggi dari akhlak Nabi SAW, dia rasa dia ni lebih baik, lebih tinggi akhlak dia. Demikian juga dia merasa redha dan senang terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi. Jadi sesiapa yang seperti ini, kata Nabi SAW, kata Imam Ghazali, berarti ini orang paling bodoh sekali. Dia rasa akhlak dia paling tinggi, mengatasi akhlak Nabi. Kemudian juga apa yang dia redai berbeza dengan apa yang Nabi redai, apa yang Nabi sukai. Maka ini orang yang paling bodoh. Jadi itulah ukuran yang diberi oleh Imam Ghazali. Sesiapa yang disebut oleh Imam Ghazali, dia redha dan cenderung terhadap sesuatu yang Nabi memang tidak redha terhadap perkara itu, atau dia rasa dia lebih mengatasi pada apa yang ada pada Nabi SAW, pada akhlaknya itu, maka orang ni yang seperti ini, dua perkara tadi tu, dia rasa dia lebih tinggi dari segi kedudukannya, akhlaknya itu, kemudian dia redha terhadap apa yang tidak diredai oleh Nabi, yakni dia suka satu perkara yang Nabi tak suka benda tu. Maka ini orang yang paling bodoh, kata Imam Ghazali. Maka sungguhnya Nabi SAW itu adalah yang terlebih besar martabatnya itu, yakni terlebih tinggi martabat. Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat Nabi SAW daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Jadi sekian banyak makhluk Allah, maka tidak ada martabat yang mengatasi martabat Nabi Muhammad SAW. Nabi, termasuklah Nabi-Nabi yang terdahulu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Di dunia ini, demikian juga di akhirat. Tidak ada yang mengatasi martabat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka tiada kemuliaan dan tiada kebesaran dan tiada ketinggian melainkan di dalam mengikut akan kelakuan Nabi SAW. Jadi tidak ada dah kelebihan, ketinggian selain daripada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Martabat, tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat Nabi. Maka sesiapa yang mengikuti Nabi, berarti dia telah memperolehi martabat yang mulia itu. Jadi tidak ada, kata Imam Ghazali, tidak ada kemuliaan yang lebih daripada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Target kita takkan sampai tahap macam lagi. Takkan sampai lagi. Ya. Jadi nak beritahu, maksudnya kalau kita ikut yang lain daripada Nabi ni, kita tidak akan memperolehi kemuliaan. Sejauh mana, sebanyak mana orang mengikuti Nabi, maka setinggi itulah kedudukan dia. Jadi benchmark dia itu ukurannya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi sesiapa yang paling dekat dengan Nabi dari segi mencontohinya, mengikuti dan sebagainya, itulah kriteria ataupun ukuran kepada ketinggian dan kemuliaan. Ukurannya duduk situ. Dari segi benchmark, dari segi target itu. Ya. Tapi kita tu tak seolah-olah takkan sampai tahap.
Walaupun target kita gitu. Ya, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Cuma mendekati. Mendekati. Dan segala perbuatannya mengikuti kelakuan perangai Nabi, perbuatan Nabi, dan segala perkataan, yakni perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi dulu sekali, nak beritahunya, tidak ada kemuliaan dan ketinggian yang mengatasi kemuliaan dan ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka martabat mana pun dia mesti terikat dengan mengikuti Nabi ini. Sejauh mana ketinggian martabat dia ke, pasti ukuran dia adalah sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Sekalipun kadang-kadang dalam beberapa perkara dengan akal kita ni kadang-kadang kita nampak lain macam sikit. Sebab tu kena faham ukuran kasar tadi tu, bahawa tidak ada kemuliaan yang mengatasi kemuliaan Nabi. Sebab dari segi praktisnya, dari segi pelaksanaannya, ada perkara-perkara yang kadang-kadang akal kita nilai lain sikit. Contoh guna, bila berlaku perang Tabuk, saya kurang pasti Tabuk atau Hunain. Tabuk, perang Tabuk. Jadi Nabi telah menang dalam peperangan tu. Orang Islam telah menang dan Nabi telah membahagikan harta rampasan perang ghanimah. Tapi cara Nabi bagi ini dilihat macam tak berapa hadiah oleh setengah orang. Nabi beri kepada orang-orang tertentu. Setengahnya itu adalah ketua-ketua kaum yang baru masuk Islam. Tapi mereka ini adalah orang yang dianggap sebagai pemuka kaum lah. Dan mereka ni bukan orang susah, tapi Nabi beri sejumlah harta rampasan kepada mereka ni. Ada seorang tu dia tegur Nabi, dia marah. Dia tegur Nabi, dia beranggapan bahawa Nabi ni tidak adil. Lalu dia kata, berlaku adil lah ya Rasulullah. Dia suruh Nabi berlaku adil. Berarti dalam sangkaan dia tu, dalam bayangan dia, fikiran dia, Nabi ni buat tak adil. Sebab apa? Tadilah Nabi beri kepada orang yang mu'allah tapi sudah berharta, Nabi beri banyak. Setengah tu tidak seperti itu. Ukuran kasar kita ni nampak gitulah. Adalah unsur-unsur tak adil tu. Tapi Nabi buat ni ada sebab, kerana itu yang dibuat oleh Nabi itu adalah berpandukan kepada wahyu yang disampaikan kepada baginda. Tapi dari segi akal ni, kawan ni tengok tak adil. Dia tegur Nabi, disuruh berlaku adil. Nabi kata, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan adil? Kalau aku dah buat adil, kalau aku ni tidak adil, maka siapa lagi yang akan melakukan perkara yang adil? Jadi Nabi buat itu sebenarnya sudah berasaskan kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah. Cuma daripada baka ni lah, baka orang ni, para ulama meneliti di kemudian hari timbulnya kelompok-kelompok Khawarij. Daripada baka orang ni, dia daripada orang Tamim daripada Najib hari ni Riyadh, Saudi Arabia lah, ibu kota Saudi Arabia. Dulu Najib. Macam mana kita berdua cerita balik pada soalan saya tadi, kalau ada setengah-setengah macam cerita ulama-ulama dulu. Dia kata masa dia kecil dia orang ulama ni, dia beradab bulan puasa. Jadi paling istimewa dia tu masa kecil tu dia puasa dah salah. Jadi mana mau uri susu di siang ni tak minum. Itu alamat ke beni yang Allah Taala tunjuk pada sebahagian orang soleh yang di kemudian hari ternyata dia jadi seorang soleh sungguhlah. Maka setengahnya tu Allah Taala tunjuk sebahagian daripada kebaikan dia itu pada masa kecil. Itu sebagai tanda seseorang itu yang mana bila kita tengok sejarah hidup dia tu di kemudian hari memang jadi orang soleh sungguh. Maka antara yang jadi gitu tu Imam Syafi'i, Syekh Qadir Jalani,
Masa kecil Allah Ta'ala nampak, tunjuk dah benda tu. Tapi dia sebagai alamat je, seolah-olahnya akan datang kemungkinan orang ni akan jadi orang soleh. Dan dalam sejarah memang mereka ni di kemudian hari menjadi orang soleh sungguhlah. Baik, faslun wallahu a'lam biha bagian tadi. Faslun fi bayani ilaj al-kibri. Ini suatu pasal pada menyatakan obat yang menghilangkan kibru. Kibru dengan arti takabur atau sombong. Apa obat yang kita perlukan untuk buang penyakit ini? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, "I'lam anna al-kibra minal muhlikat wa la yakhlu ahadun minal khalqi an syai'in minhu wa izalatuhu fardu 'ainin wa la yazulu bimujarradit tamanni bil mu'alajah wa isti'malil awdiyatil qami'ah." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yakni takabur lah, sombong, takabur, iaitu satu maksiat. Pertama sekali dari segi kelah dia tu, dia kelah maksiat. Bila sebut maksiat berarti dia mengakibatkan dosa lah. Daripada beberapa maksiat di dalam batin, dia maksiat, tapi maksiatnya itu masih maksiat yang bersifat batin. Dosa yang bersifat batin. Berarti ada dosa yang bersifat zahir, ada dosa yang bersifat batin. Dosa yang zahir ni yang nampak kelih. Kita cakapan, perbuatan kita yang salah, yang bertentangan dengan syarak, itu dosa zahir. Tapi rupa-rupanya ada dosa yang kelahnya itu dosa bersifat batin, duduk dalam. Maksudnya orang tak nampak, orang tak tahu, hanya mempunyai badan tu sedar kadang-kadang tak sedar. Penyakit dalaman. Yang di dalam hati yang membinasakan manusia. Sifat ni kata Imam Ghazali, dia boleh merosakkan seseorang. Dia boleh membinasakan. Bukan saja dia membinasakan, merosakkan hati dia tu, boleh mengganggu keimanan, keyakinan, kebersihan hati dia tu. Dia juga boleh merosakkan seseorang daripada tindakan dia yang timbul daripada sifat tu. Kalau dia rosak dari segi hati, dari segi kebersihan dan kejernihan hati, sehingga hatinya itu penuh dengan sifat-sifat yang buruk, itu boleh, ialah memang itu pun tak baik dah. Tapi kadang-kadang sifat takabur ni dia akan mendorong seseorang bertindak dengan tindakan-tindakan yang boleh mengakibatkan perkara-perkara yang buruk juga pada diri dia, akibat daripada takaburnya. Dan tiada sunyi seseorang daripada makhluk Allah itu, daripada sesuatu, daripada kibru itu. Kata Imam Ghazali, hampir setiap orang ni ada. Tidak sunyi seseorang ni daripada penyakit takabur ni. Imam Ghazali kata hampir. Boleh katakan manusia ni tak terlepas daripada penyakit ni. Cuma tinggal lagi sikit banyak, ataupun sedar tak sedar, dia berusaha nak mengatasinya atau tidak. Itu je. Tapi ada, boleh katakan ada pada setiap orang lah, kata Imam Ghazali. Dan menghilangkan akan dia daripada hati itu, iaitu fardu ain. Usaha membuang penyakit ini adalah tarafnya fardu ain. Ini juga termasuk dalam fardu ain. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Ini mengikis sifat-sifat buruk antara takabur ini fardu ain hukumnya. Belajar tentang takabur tu sebahagian je, tapi obat lain nak buang tu, itu fardu ain juga. Belajar ni untuk tahu, tapi apa pedoman-pedoman itu termasuk juga di dalam
perkara yang disebut, yang dikira sebagai fardu ain. Dan tiada hilang ia semata-mata cita-cita pada berkehendak menghilangkan akan dia itu. Penyakit ni dia tidak akan hilang dengan semata-mata hasrat, kemahuan, keinginan untuk buang benda tu. Sekadar keinginan tak terbuang penyakit ni. Sama macam penyakit badan jugalah. Kita berhasrat mengharapkan supaya sembuh, tapi tak makan ubat, tak pergi hospital, gitu juga. Tidak akan hilang penyakit itu. Maka demikian juga penyakit batin ini, semata-mata keinginan untuk membuang penyakit ini itu tidak menyembuhkannya. Tetapi tiada hilang ia melainkan dengan sungguh-sungguh diobat akan dia. Jadi kata Imam Ghazali, dia ni tak akan terbuang kecuali kita ni sungguh-sungguh. Yang ni kita makan ubat tu, makan ubat teratur molek dengan tumpuan, bukan main-main. Maksudnya kita belajar sungguh, berusaha sungguh untuk buang. Itu mudah-mudahan bolehlah buang penyakit ni. Dan dengan diperbuat akan obat yang memecahkan baginya, yakni dia melaksanakan rawatan, kaedah rawatan yang boleh memecahkan dengan erti menghancurkan, membuang, mengikis sifat takabur ni. Jadi kata Imam Ghazali, semata-mata kita mengharapkan sifat takabur yang akan terbuang, tidak akan hilang cara itu. Kecuali kita ni kena berusaha bersungguh-sungguh untuk membuang dia, cari obat dia tu dan gunakan sebaiknya untuk buang penyakit ni. Bermula obat yang menghilangkan kibru itu, obat tu obat yang macam mana nak buang penyakit takabur ni? Iaitu bermula obat yang menghilangkan kibru itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu, iaitu dua perkara. Obat dia ni ada dua perkara. Yang pertama, obat yang mengerat akan asal kibru itu sekali-kali di dalam hati. Yang ni obat pertama, obat yang kerat terus akar umbi dia itu dari dalam hati. Jenis pertama. Dan kedua, obat yang menolakkan daripada di dalam hati itu akan kibru yang datang ia daripada beberapa sebab yang jadi kibru itu daripadanya. Kedua ni halang hati kita daripada penyakit itu mari nak masuk ke dalam hati. Jadi ada dua obat. Obat pertama iaitu hak duduk dalam hati dah tu kita cabut duduk dalam hati. Nanti akan dijelaskan oleh Ghazali. Obat yang kedua, pelihara hati daripada didatangi oleh penyakit kesombongan, daripada punca-punca dan sumber-sumber dia tu. Kalau kita gini kau, kalau penyakit badan kita kau, ada tu makan ubat lah. Yang kedua kau makan suplemen supaya hak tak mari lagi, hak tak nak mari tu tak mari. Ada pun ubat yang pertama nak buang penyakit takabur ni, jenis buang, cabut dari dalam hati ni. Obat yang pertama itu, maka iaitu bahawa hendaklah mengetahui seseorang itu akan dirinya, mengetahui akan permulaan kejadian dirinya yang hina. Ini obat dia. Hendaklah dia mengetahui, yakni mengenal kejadian asal dirinya itu, iaitu dengan kejadian yang sangat hina. Dia kena kenal benda tu. Dia kenal ni dia lain sikit daripada tahu. Tahu ni kita tanya dia boleh jawab. Tu tahu. Kita ni dijadikan daripada apa boleh jawab. Daripada tanah berketurunan daripada Adam, ikut air, daripada air mani asalnya tanah, boleh jawab. Tahu. Tapi kenal ni lain sikit. Kenal ni pengetahuan kita tu disera dalam hari, hadir dalam hati kita. Itu panggil kenal. Jadi yang dikatakan obat bagi takabur ni kenal. Mengenal itulah yang disebut sebagai ma'rifat. Pengetahuan kita tu jelira dalam hati,
hadir di hati kita, terasa di hati. Itu orang panggil makrifat. Jadi yang disebut makrifat dan tasawuf itulah sebahagiannya. Itu bagi ilmu makrifat itu sebahagian. Cuma tinggal lagi makrifat ni dia banyak tahapan dia, banyak tahap, banyak tingkatan. Dan yang saya sebut tadi itu sebahagian daripada makrifat. Sesiapa yang kenal keadaan dirinya, tahu asal kejadian dia, kemudian jeliga dalam hati pengetahuan tu, terasa di hati, sedar hati dia, itu dikatakan dia telah mempunyai makrifat terhadap dirinya. Jadi itu sebenarnya ilmu makrifat. Saya jelaskan di sini sebab kadang-kadang sebahagian kita ni kadang-kadang memberi gambaran tak apa jelas tentang makrifat. Dia anggap makrifat ni ilmu tinggi. Ni bukan ilmu kita ni, ilmu tutup wali, ilmu makrifat. Tak boleh ngaji kita semua ni dah lepas lah ke ni. Ini antara kekeliruan dalam memahami pengertian makrifat. Tu punca dia. Punca kerana macam-macam lah. Tapi tak sedar bahawa ini juga sebahagian daripada makrifat. Ilmu tu bila dia meningkat dari segi kejeliaan, bawa kepada terasa tersedar di hati, itu adalah sebahagian dari makrifat. Yaitu dijadikan Allah Ta'ala akan dia daripada air mani yang hina. Hendaklah dia tahu. Tapi ilmu ni orang tahu belaka. Cuma tinggal lagi tak sampai ke darjah makrifat. Itulah yang perlu ditingkatkan sikit lagi, daripada ilmu pengetahuan kepada makrifat. Jadi macam mana caranya? Caranya adalah dengan jalan tazkiyah, menyucikan cermin hati kita. Bila cermin hati kita terang sikit, dia nampak dengan rasa. Tapi bila cermin hati kita kelabu, nampak tak jelas benda tu. Cermin kita ni kelabu, banyak debu. Gambar benda-benda tu tak apa nak nampak. Tak apa nak nampak. Nampak tak apa nak betul. Tapi kalau kita bersihkan cermin hati kita dengan riadah, amalan, dengan riadah, dengan zikir, cermin hati akan jadi bersih, dia akan nampak perkara-perkara tadi dengan jelas. Dia akan menimbulkan rasa dalam hati, sedar terhadap diri. Itu orang panggil ilmu makrifat. Dan akhir kejadiannya itu bangkai yang keji, bermula dengan permulaan yang hina daripada air mani, kemudian berakhir menjadi disebut sebagai, bila mati ni bangkai lah. Bila sebut bangkai ni tak ada benda. Dari segi itu tu, bangkai ni dah hidup dah, akan ditanam dan sebagainya, itu disebut bangkai yang keji. Berakhir situ, tanam, balik ke tanam belaka. Lagi busuk dengan arti bila manusia mati, ialah prosesnya itulah, badannya akan menghancur, akan mengeluarkan bau dan sebagainya. Jadi kalau kita perhati benda-benda macam ni, bila dia jeliga ke dalam hati, itu bagi makrifat, mari kesedaran. Itu kata Imam Ghazali, salah satu obat untuk membuang penyakit takabur. Salah satu daripada caranya adalah dengan cara muhasabah. Iaitu cara muhasabah ni, kita renung perkara ni, kita ingat balik. Jadi muhasabah ni luah. Kalau kita disebut sama ada muhasabah dan ataupun muraqabah, itu istilah tasawuf lah. Cuma kalau kita, apa yang kita ingat tu kepada asal kejadian kita, kepada kematian, terutama kematian tadi, itu orang panggil zikrul maut, ingat kepada mati. Jadi kita ingat balik, hadirkan peringatan kita terhadap perkara tadi, bermula dengan kejadian yang hina, kemudian berakhir dengan kematian jadi bangkai, berbau busuk dan sebagainya. Kita hadirkan dalam ingatan kita. Itu orang panggil muhasabah. Sebahagian daripada maksud muhasabah. Bila kita biasa selalu ingat tu, dia akan menyentuh, dia akan terguris di hati kita. Bila mula terasa itu, bermulanya timbul makrifat di dalam hati.
Dan adalah antara keduanya itu pada ketika hidup, yakni daripada awal permulaan kejadian, daripada mani sampai mati menjadi bangkai yang berbau, tengah-tengah tu mengandung akan tahi yang busuk. Disuruh kita ingat bahawa masa kita hidup ni dalam perut kita tu benda-benda yang kita tak boleh belaka duduk dalam perut kita tu, bahan buangan kita tu. Jadi disuruh ingat. Bila kita ingat benda-benda gini ni, dia akan mari selalu merasa hilang sifat sombong kita tu. Bermula dengan kehinaan, berakhir dengan kehinaan. Dan kadang duduk sekarang pun penuh dengan perkara yang buruk yang kita jijik tengok, cuma duduk dalam tak nampak. Jadi kalau kita ingat benda tu, dia membantu kita untuk membuang sifat-sifat takabur. Lagi najis yang dikandung. Jadi bermulanya kita ni penuh kehinaan, berakhir dengan kehinaan, tengah-tengah tu pun kehinaan juga. Perhati belaka tu. Permulaannya daripada air mani, kehinaan, berakhir kematian jadi bangkai, bau, kehinaan. Tengah-tengah ni kita dalam perut kita ada najis dan sebagainya yang kotor, kita jijik tengok, itu juga kehinaan. Jadi bila kita renung perkara ni, fikir, dia akan menghapus, membuang sifat-sifat takabur kita. Dan adalah yang demikian itu hina yang terlebih hina. Jadi kalau kita perhatikan itu, kita akan sedar diri. Bila sedar diri, terbanglah. Bila kita sedar kehinaan diri kita, secara automatik terbuanglah sifat takabur dan sombong. Jadi sebab tu kalau kita kadang-kadang didatangi oleh penyakit takabur, duduk rehat sekejap, duduk mikir tu balik. Fikir. Kalau kita biasa berfikir perkara-perkara ni, dia mudahlah. Masalahnya ni tak je fikir benda ni. Tak je fikir, bila nak fikir memang payah marilah. Kita tak biasa berlatih. Jadi kalau kita biasa berlatih ingat benda-benda ni, bila mari takabur, kita cuba hadirkan, dia cepat mari, cepat teringat. Dan tiada patut dengan yang demikian itu melainkan tawadhu. Jadi yang patut bagi orang yang begitu keadaan dia, bermula dengan kehinaan, berakhir dengan kehinaan, di pertengahan pun kehinaan, yang sesuai untuk yang seperti ini adalah sifat tawadhu, merasa rendah diri. Yakni merendahkan akan diri dan menghinakan dirinya. Hendaklah dia merasa sedar diri tentang kehinaan dirinya. Bila dia sedar tentang kehinaan dirinya itu, itulah yang dikatakan sebagai tawadhu, lawan bagi takabur. Dia sifat sombong ni kan, macam kita takabur, dia mari sebab kita rasa kita ni ada kelebihan pada orang lain, dari segi kekayaan ke, pangkat ke, kebolehan dia lebih kita. Jadi apabila kita sebut Allah aku ni asal daripada benda ini, air mani, lepas mati pula jadi bakar busuk hijau juga. Tapi benda tu kita fikir pasal semua orang akan lalui benda tu. Tapi benda yang aku ada ni, pakai aku semua ni, seolah-olah aku usaha sendiri. Situ yang dedak benda. Jadi mungkin kalau kita punya orang ni boleh sedar, siapa beri mu harga ni? Siapa yang beri pakat mu? Siapa buat beri menyebab mu gandok keluar jadi anak gaji siapa? Allah Ta'ala Ustaz. Mana kalau buat tu, boleh tak jadi mana kuat pada orang ni? Itu aspek lain. Jadi Muazzali nak sebut ni asal kejadian. Yang tadi itu sebahagian boleh membantu juga, tapi yang kuat menyedarkan manusia bila dipandang asal kejadian. Tadi pemberian tu kita pun boleh tengoklah bahawa bila kita sedar semua tu datang daripada Allah. Tapi dari segi yang akan menyumbang kepada menghilangkan rasa kesombongan, bila kita tengok aspek ni, aspek asal kejadian dan perakhiran dan dalam keadaan kita sekarang. Ini dari segi pengalaman tasawuf lebih kuat untuk menyedarkan seseorang dan membuang sifat takaburnya itu. Dan lagi hendaklah ia mengetahui akan kemuliaan Tuhannya. Jadi yang disebutkan tadi itu sebenarnya boleh juga membantu, tapi yang lebih kuat sekali
yang lebih kuat untuk menghancurkan takabur bila pandang asal kejadian. Itu dalam pengalaman, dalam praktis pengamalan ahli tasawuf, pengalaman mereka itu mendapati hal ini lebih berkesan untuk menghilangkan takabur. Dan lagi hendaklah ia mengetahui akan kemuliaan Tuhannya itu. Jadi dia bila tahu kehinaan diri dia, kerendahan dirinya, dalam masa yang sama dia akan mengisbatkan kemuliaan Allah, ketinggian. Yang bersifat dengan mutakabir, yakni dengan kebesaran itu, Allah Ta'ala bersifat takabur dengan arti memiliki kebesaran. Jadi jangan kita terjemah takabur Tuhan tu dengan makna sombong, dengan makna yang buruk, negatif. Sebab tengok atas perkataan yang kita pakai. Perkataan takabur ni dalam bahasa kita ni, tengok atas macam mana bahasa tu diguna pakai. Jadi kalau takabur tu sekiranya tak ada mana lain kecuali mana buruk, maka tidak layak diterjemah kepada perkataan mutakabir bagi Allah Ta'ala. Tengok atas penggunaan bahasa. Kerana tidak harus kita ni, tak boleh kita mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Jadi tengok perkataan takabur ni, kalau dia dalam penggunaan bahasa tu dia makna buruk, negatif, maka tak boleh disifatkan kepada Allah. Dalam bahasa Arab, takabur ni dia mempunyai banyak maksud dan pengertian. Antaranya kebesaran, itu lebih layak bagi Allah. Maka tiada patut sifat mutakabir itu melainkan kepada Allah Ta'ala. Yang memiliki kebesaran ini tidak patut, tidak layak memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bersifat dengan kibrun, yakni dengan membesarkan akan diri atau takabur, maka iaitu seolah-olah mensekutui akan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau dia pakai pada diri dia, dia ambil atas dirinya sifat takabur ni, seolah-olahnya dia ni telah bersekutu dengan Allah yang memiliki sifat kebesaran. Jadi ada makna tu. Ada makna tu. Makna Allah Ta'ala yang bersifat kebesaran, dia pun pakai agak sifat tu. Dan adalah yang demikian itu dosa yang amat besar. Pertama sekali, bahawa bersifat takabur ni, membesar diri ni, merasa kebesaran diri ni, itu adalah dosa yang sangat besar. Rupanya besar benda ni, takabur ni. Sekalipun dia merupakan sifat dalaman kita, dalam hati kita, tapi dari segi kelah dia itu dianggap sifat dosa yang sangat besar. Membinasakan diri, dia boleh merosakkan kita, merosakkan hati. Dalam hati manusia ni kalau ada sifat takabur ni, dia akan tolak kebenaran. Sebab itu di dalam hadis bila dijelaskan, bila Nabi menjelaskan tentang takabur, Nabi kata takabur ni adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran kemudian menghina manusia lain. Menolak kebenaran dengan arti apa-apa yang betul tu kita tolak disebabkan kerana kesombongan. Kita tahu benda tu betul, yakin betul, tapi disebabkan kerana kita ni ada penyakit-penyakit kesombongan, maka yang hak, yang jelas dan pasti benarnya tu ditolak. Itu buruknya takabur. Macam Iblis menolak perintah untuk bersujud menghormati Adam, ditolak padahal dia tahu, tapi ditolak kerana sifat kesombongan. Itulah yang dikatakan sebagai dosa yang amat besar, boleh membinasakan diri dan membinasakan agama, boleh merosakkan perhayatan agama. Dan dengan mengetahui akan yang demikian itu, mudah-mudahan hilang kibru itu daripada hati. Bila kita tahu perkara-perkara ni dosa besar, sangat besar, boleh merosakkan diri, merosakkan kehidupan beragama. Bila kita tahu benda-benda macam ni dan kita kita ingat-ingatkan dia, cuba fikir-fikirkan dia, mudah-mudahan semua ini akan menghilangkan takabur tu. Bila kita ingat-ingatkan dia. Jadi
usaha mengingat-ingatkan perkara ini, orang panggil muhasabah. Muhasabah ni duduk diam sekejap, lepas sembahyang ke fikir, itu bagi muhasabah. Muhasabah ni kita rehatkan seketika, tumpukan perhatian kepada tumpukan ingatan kita kepada makna-makna ni. Itu bagi muhasabah. Boleh kita muhasabah belang-belang jalan, belang-belang minum kopi kedai, boleh. Tapi tak jadi manalah. Belang-belang minum kopi duk ingat kematian. Boleh bukan tak boleh, tapi tak kata tidak makan boleh. Tak benar makan. Dia kena ada waktu yang khusus. Ini praktis ni adalah praktis yang lumrah dilakukan oleh para sahabat. Ni praktis muhasabah ni, duduk merenung diri ni, merenung banyak benda lah yang ada tu. Kalau renung tentang keadaan diri kita, asalnya itu termasuk muhasabah. Dia ada cabang-cabang muraqabah yang bermacam-macam jenis dia tu. Dalam pengajian tasawuf akan dijelaskan semua ni. Jadi ada Masruq tabi'in, dia kata haqiqun bil mar'i an yakuna lahu majalis. Sangat patut bagi seseorang tu dia ada majalis ni, dia ada waktu tertentu. Pada waktu-waktu tertentu yazkuru fiha dzunubah, yang mana pada waktu itu dia mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia diingat balik. Termasuklah mengingati asal kejadian ni, dia renung, dipikir balik. Fa yastaghfirullah, lalu dia beristighfar. Nabi tahu praktis tu merenung, duduk mikir tentang dosa dan kesalahan, dia cepat mempengaruhi, meninggalkan kesan terhadap hati. Demikian juga kalau kita memikirkan asal kejadian kita ni, duduk bapa sembahyang, renung sekejap fikir asal kejadian ni, dia cepat berpengaruh, meninggalkan kesan ke atas hati, membuang sifat-sifat buruk, sifat-sifat takabur dan sebagainya. Daripada hati seseorang itu, wallahul muwaffiq. Dan lagi bahawa obat menghilangkan kibru dari dalam hati itu, iaitu membiasakan ia dengan berperangai dengan tawadhu. Obat lain yang akan membuangkan sifat takabur ni dari dalam hati. Sebab diberitahu ada dua jenis obat buang hak duduk dalam dah, yang kedua teki daripada luar supaya jangan mari. Jadi hak buang dari dalam ni, pertama sekali ingat asal kejadian, asal diri, makrifat diri. Yang kedua, yakni kita berlatih berperangai tawadhu, yakni dengan merendahkan akan diri bagi Allah Ta'ala dan bagi segala makhluk. Macam mana berlatih? Ni berlatih nak suruh jadi tawadhu ni. Dengan Allah Ta'ala selalu bersolatlah, rukuk, sujud, itu merendahkan diri kita kepada Allah, merendahkan diri kepada segala makhluk ni pun. Inilah yang dilakukan oleh setengah orang-orang yang sedang berlatih untuk membersihkan hati dia dengan mempraktiskan sesuatu yang dengannya mudah-mudahan boleh menghilangkan takabur. Antaranya apa benda? Setengah ulama-ulama ahli tasawuf ni, pada waktu dia berlatih nak menyucikan hati, nak buang ni, dia melakukan kerja-kerja yang orang lihat benda tu kerja-kerja yang kalau orang buat dia anggap sebagai rendah. Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband, masa dia belajar guru dia tu, dia buat kerja benda basuh tandas. Jadi kita ni bila tengok orang ni buat kerja basuh tandas, kita pandang rendah lalu dia. Kita pula, kita buat kerja ni, kita pun terasa Allah. Orang akan tengok kita lain macam lalu dah. Kerja basuh tandas sebagai kerja yang dianggap tak glamour lah, kerja rendah. Itu salah satu cara untuk membuang takabur. Pada waktu Shibli nak pergi belajar dengan Al-Junaid. Junaid ini guru besar tasawuf pada zaman dia, guru yang keempat, guru 3 keempat Hijriah dulu. Maka salah seorang murid dia ni orang kenamaan, namanya Shibli. Shibli ni asalnya kalau kita gak macam pegawai besar lah dalam kerajaan pada waktu itu, pegawai besar. Jadi setelah dia mendapat kesedaran
adalah cerita-cerita tertentu, kisah tertentu yang menyebabkan Shibli ni akhir sekali dia sedar tentang perjalanan hidupnya ada apa baik tu. Dia sedar dia. Masa dia nak pergi jumpa Junaid, apa yang Junaid suruh dia? Ni nak beritahu sebenarnya konsepnya sama lah, berlatih merendahkan diri. Jadi Junaid, masa dia pergi jumpa Junaid itu, dia cakap bahasa kiasan lah. Dia kata, aku dengar engkau wahai Junaid ni menyimpan banyak mutiara. Maksud mutiara itu bukan mata sungguh, bukan mutiara. Mutiara ni maksudnya ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kearifan. Jadi boleh tak beri aku sikit? Imam Junaid jawab, dia kata tak boleh, tak boleh beri. Sebab apa? Harganya mahal, kata Junaid. Kata Shibli, kalau mahal menjual murah sikit aku. Menjual lah murah sikit. Junaid kata tak boleh. Kalau aku jual murah, kaki tidak menghargainya. Sebab boleh mudah. Akhir sekali dia sangguplah untuk jual mahal, beli dengan harga yang mahal. Apa benda? Junaid suruh dia pergi di kawasan pasar, tempat orang ramai ni, jadi sebagai peminta sedekah. Lepas tu pergi jumpa budak-budak, mana ada budak-budak, bagi duit ke dia. Macam main dengan budak-budak. Daripada seorang kenamaan, orang berjawatan tinggi, pergi jadi peminta sedekah. Siapa dia sanggup? Tapi Shibli sanggup dan dia berjaya. Dan akhir sekali menjadi salah seorang pengganti Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi oleh kerana isyak dah tu, nanti kita berhenti dulu lah. Nanti simpang soalan tu, kita kuliah sekali lagi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.